yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang bermaksud demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas segala hamba-Nya yang beriman, tetap kala diutuskan ke atas mereka itu akan seorang rasul yang dilantik daripada kalangan mereka itu sendiri, yang membaca ke atas mereka itu akan ayat-ayat Allah daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang merupakan wahyu kalamullah, yang menyucikan akan hati-hati mereka itu daripada kegelapan kufur dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mereka dilempah oleh nur cahaya keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyantun akan akhlak-akhlak mereka sehinggalah mereka menjadi semulia-mulia umat, sebaik-baik ciptaan yang dikeluarkan daripada umat-umat yang terdahulu. Walaupun sebelum daripada kedatangan Rasul yang tersebut, mereka berada di tepi-tepi jurang kebinasaan dari kerana kekufuran mereka dan derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji-pujian kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan lempah kurniaan, inayah, pertolongan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi ruang waktu dan kesempatan masa untuk terus kita istiqamah di dalam rupa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya daripada bagai-bagai ketaatan dan menjauhkan segala tegah larangannya daripada bagai-bagai derhaka, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan istiqamah kita ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kita utuskan ke atas semulia-mulia makhluk, penghulu bagi segala kejadian, penutup bagi segala rasul, penyudah bagi segala anbiya, yang merupakan pemberi syafaat yang paling agung, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan dengan satu peristiwa yang begitu indah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan pada waktu malam dengan seorang hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan kudrat kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang amat mendengar lagi amat melihat.
pada malam ini insya-Allah kita cuba untuk mengambil sedikit istifadah daripada suatu peristiwa yang begitu agung yang berlaku ke atas sesusuk makhluk yang paling agung, yang dijemput khusus oleh Tuhan yang Maha Agung, yang memandang peristiwa-peristiwa yang penuh dengan keagungan, sehingga tidak mampu untuk akal makhluk seumpama kita meninjau ataupun menyelusuri satu persatu daripada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, melainkan sedikit daripada maklumat yang sampai kepada kita. Kita sekarang berada di dalam suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dinamakan sebagai bulan Rajab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat satu bulan daripada bulan Rajab, hilal Rajab, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Rajab, kemudian akan disusuli dengan bulan Sya'ban, juga salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akan disudahi dengan semulia-mulia bulan Sayyidul Ashhur, penghulu bagi sebulan, bagi bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jadi untuk kita menyambut akan kedatangan bulan yang penuh dengan kemuliaan, maka hendaklah kita memahami akan kedatangan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Salah satu daripada peristiwa yang paling besar yang sentiasa diingati oleh seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Rajab, ia telah peristiwa yang berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu daripada peristiwa khususiyah yang hanyalah berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu detik yang begitu agung nisbah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan, keunggulan nisbah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat yang paling istimewa bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sisi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia malam, semulia-mulia saat, semulia-mulia detik ialah detik malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, saat kelahiran junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisbah dengan umat, malam kelahiran Rasul itu malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling istimewa. Tetapi nisbah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia, yang paling istimewa, nisbah dengan baginda adalah malam Isra dan Mi'raj. Kerana pada malam itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai gambaran yang begitu luar biasa, yang begitu agung, yang menunjukkan tentang keagungan, kemuliaan, kebesaran
kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah dengan disyariatkan akan imaduddin, tian bagi agama, jambatan yang menghubungkan di antara hamba dengan Tuhannya. Itulah sembahyang fardu 5 waktu yang insya-Allah akan kita bicara kemudian nanti. Jadi dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memulakan akan bicaranya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah kepada Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada Allah taala menceritakan akan peristiwa yang berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah membukakan akan bicaranya dengan kalimah subhanah. Maka subhanah ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama tafsir, dia mempunyai 3 makna. Makna yang pertama dengan makna lintanzih, menyucikan. Dengan makna menyucikan akan Allah, tanzihun, yakni tanzihullah min kulli naqsin. Menyucikan akan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kekurangan, daripada tiap-tiap kecelaan dan tiap-tiap kecacatan. Kemungkinan ada di antara orang-orang yang ingkar dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membakit bohong dan mereka menghukumkan Allah dengan berbagai-bagai hukum-hukum yang membawa kepada kekurangan. Lalu dikatakan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Cerita yang lagi akan diceritakan ini adalah cerita yang tak membawa kepada kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Dan makna yang kedua daripada subhanah, itulah dinamakan kalimatut ta'ajjub. Kalimah ta'ajjub itu isyarat kepada peristiwa yang berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu suatu yang menghairankan akan akal, yang mentakjubkan akan akal, yang tidak mampu dipikir oleh akal, yang tidak duduk di bawah pikiran akal. Suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang tidak makul oleh mereka yang berakal. Kerana itu, barang siapa yang melihat peristiwa Isra dan Mi'raj dengan akal fikiran manusia yang biasa, nescaya mereka kemungkinan akan mengingkarkan akan peristiwa ini. Nescaya mereka tak percaya. Nescaya mereka akan mengukit bohong dengan apa yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra ini kepada golongan-golongan musyrikin. Lalu dikatakan bahawasanya aku pada malam semalam telah diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka kata setengah daripada kufar Mekah, kamu semalam diperjalankan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestin, ya. Kemudian pagi ini kamu bersama kami, ya. Bohong kamu. Kenapa mereka mengatakan bohong kepada Rasulullah? Kerana mereka menggunakan akal. Mereka pandai, mereka fikir dengan akal-akal fikiran mereka. Memang kalau kita pakai akal bodoh kita, memang kita pun tak percaya dengan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan, daripada Mekah kepada Palestin
pada waktu itu kecepatannya unta sekitar sebulan pergi, sebulan balik. Maknanya perjalanan itu mengambil masa 2 bulan. Kalau tidak pun 3-4 bulan, barulah boleh dikatakan pergi dah balik. Sedangkan Rasulullah lepas daripada Isyak, kemudian sebelum sedikit daripada waktu subuh, dah sampai dah balik ke Masjidil Haram. Jadi benda tu benda yang tak termakul dengan akal fikiran. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan apa? Subhana. Itu isyarat kepada kalam itu kalam ta'ajjub, itulah kalam yang membawa kepada kehairanan. Ini adalah peristiwa keagungan Allah, bukan Rasulullah yang berjalan pada malam itu. Isra' dan Mi'raj ini bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah kehendak daripada Allah, Tuhan yang mempunyai kudrat yang sempurna dan iradat yang tidak ada siapa yang mampu untuk menahan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya iradat Allah Subhanahu wa taala apabila ia menghendaki mengadakan akan sesuatu, nescaya Allah taala berkata kun fayakun, maka segala sesuatu itu akan terjadi dengan bisur'atul ijabah, dengan bersegera ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dinamakan akan kalimah subhanah itu dinamakan kalimatul bara'ah, itulah bara'atullah minan kulli su', itulah yakni terlepas Allah taala daripada tiap-tiap kejahatan. Bara'atullah min kulli su'in, maha suci Allah dan terlepas Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kejahatan, daripada segala tomahan-tomahan yang tak baik yang dilemparkan oleh golongan-golongan musyrikin Mekah tetap kala mereka mendengar kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi, tetap kala Nabi berceritakan kepada mereka. Ada di antara mereka yang belum kuat keimanan kepada Rasulullah, kembali murtad, balik semula kepada agama syirik. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh nak terima tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka lalulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan, yakni pada waktu malam. Asrar itulah berjalan pada waktu malam. Asra yusri isra, ibarat daripada diperjalankan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini berlaku di atas kaum yang muktamad, itulah ketika 12 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun sebelum daripada Rasulullah hijrah kepada Madinatul Munawwarah. Setelah baginda dilantik menjadi Rasul 12 tahun, lalu berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika dinamakan tahun itu dinamakan Sanatul Huzn, yakni tahun keduka ciptaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda ditinggal oleh 2 orang kekasih baginda yang begitu baginda cinta dan sayangi. Yang pertama bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib, dan yang kedua isteri baginda yang tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Khadijatul Kubra, yang meninggal 2 orang ini seolah-olahnya sudah tidak ada benteng yang mempertahankan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bagai-bagai gangguan daripada golongan musuh, daripada kalangan musyrikin Mekah. Selama ni orang-orang musyrikin Mekah ni memang mereka begitu anti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat sakit hati kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana apa? Kalau mereka nak deki kepada Rasulullah, Nabi bukan ada jawatan pun dalam kerajaan. Nabi bukan ada harta pun seumpama golongan-golongan bangsawan. Nabi bukan orang nak mencari nama seumpama mereka yang nak mencari nama. Nabi bukan nak merebut kekuasaan sebagaimana mereka yang nak merebut kekuasaan. Tetapi Rasulullah tetap didengki. Nabi tetap dimusuhi. Nabi tetap diiri hati. Nabi tetap dibenci oleh golongan-golongan kafir. Tak lain dan tak bukan kerana satu saja seruan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seruan iman, seruan Islam, seruan untuk mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seruan itu menyalahi
kehidupan tabiat zaman berzaman yang diwarisi oleh golongan-golongan musyrikin Mekah daripada datuk nenek moyang mereka, yang hidup mereka itu seumpama binatang-binatang yang tidak mempunyai adab susila yang baik, yang tidak mempunyai akhlak yang betul, yang tidak menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, malaikat mereka menjadikan berhala-berhala dan patung sebagai sembahan-sembahan. Mereka mengelilingi Baitullah, tawaf dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan mabuk. Mereka hidup seumpama binatang-binatang di hutan rimba yang tidak ada undang-undang, yang tidak ada etika, yang tidak ada adab, yang tidak ada akhlak, yang tidak ada pedoman sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedatangan untuk menyelamatkan akan umat. Pada hakikatnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedatangan seorang tabib untuk merawat penyakit yang dihadapi oleh pesakit-pesakit. Yang pada hakikatnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang membawa obor ataupun cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan kejahilan mereka pada ketika itu. Tetapi oleh kerana mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah, mereka tidak mendapat pedoman daripada Allah, akhirnya mereka menentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima dakwah Rasulullah, yang mengikut, yang beriman, sebahagian kecil daripada mereka-mereka yang tidak mempunyai jawatan, daripada kalangan hamba-hamba abdi, daripada kalangan fuqara, orang yang fakir, daripada kalangan masakin, orang yang miskin, orang yang tidak ada jawatan, orang yang tidak ada kedudukan, orang yang tidak ada kekuatan, yang mana akhirnya mereka juga terkepit dengan apa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian besar daripada para sahabat pada mereka awal Islam, mereka difitnah, mereka diseksa, mereka diazab. Ada di antara mereka yang dibunuh dan ada di antara mereka yang dihalau daripada kampung halaman mereka semata-mata kerana mereka mengucap dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi masih lagi ada tempat perlindungan, itulah bapa saudaranya Abu Talib, dan begitu juga isterinya Sayyidatina Khadijah. Tetapi setelah kewafatan dua insan yang begitu berharga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi terdedah dengan ugutan, Nabi terdedah dengan saksaan, Nabi terdedah dengan kecaman, Nabi terdedah dengan berbagai-bagai halangan, gangguan daripada musuh-musuhnya, sehinggalah membawa kepada Rasulullah dalam keadaan masyhur, dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan bersedih. Rasulullah tidak pernah takut kepada musuh, tetapi Rasulullah sedih kerana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ditentang oleh mereka-mereka yang jahil, mereka-mereka yang tidak mengetahui, mereka-mereka yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah datang untuk menyelamatkan mereka daripada kehinaan supaya mereka mulia, daripada kejahilan supaya mereka mendapat ilmu, daripada kemurkaan supaya mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau orang yang kufur dengan Allah Ta'ala itu kekal dalam keadaan kufurnya, wal iyadzu billah, mereka akan berhadapan dengan waktu yang tidak akan ada, waktu yang tidak ada kebaikan untuk mereka selama-lamanya. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya dengan diberi azab yang bersanggatan, yang bertambah daripada satu detik kepada satu detik hingga tidak ada kesudahan. Inilah hikmah diutuskan akan para rasul. Likulli ummatin rasulun an i'budullah wajtanibut taghut. Tiap-tiap umat manusia itu sejak daripada zaman awal Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada penutup bagi segala rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap umat itu rasulun. Ada rasul yang diutuskan oleh Allah, yang mana tugasan para rasul ini satu je, an i'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah, yakni berimanlah kamu kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhkan sembahan selain daripada Allah. Itu je, itu cogan kata yang dibawa oleh setiap rasul yang diutuskan oleh Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi
Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan pada waktu malam. Didatangkan akan kalimah lailan. Subhanallazi asra, yakni didatangkan akan kalimah asrar, itu isyarat bahawasanya peristiwa ini berlaku dengan kehendak daripada Allah, bukan kehendak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana diterjemahkan diperjalankan, yakni diperjalankan oleh Allah. Allah yang memperjalankan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala yang memperjalan, maka peristiwa ini dia panggil peristiwa ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra ini adalah peristiwa daripada alam rububiyah, daripada alam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini adalah peristiwa daripada alam kursiyah, daripada alam kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil Alam, Tuhan bagi sekalian alam, telah memperjalankan dengan seafdal makhluk, semulia-mulia kejadian, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersama dengan sepupunya, iaitulah Ja'far bin Abu Talib, dan bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib duduk, mana kita kata duduk berehat di tepi hijau Ismail, maka tiba-tiba dalam keadaan arik begitu, sedangkan pak saudara dia Hamzah dan sepupunya Ja'far dah tidur dah. Tapi Rasulullah kadang, istilah kita panggil arik lah, kadang dok tak berapa nak tuan lagi, datang 3 orang malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihi salam. Angkat Rasulullah tanpa disedari oleh Sayyidina Abu, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Dibawa kepada Zamzat, lalu dibelahkan akan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicatat dalam tarikh Nabi kita dibelahkan akan dada sebanyak 4 kali. Dibelahkan akan dada sebanyak 4 kali. Ini kali yang keempat sebelum Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibelahkan dengan tidak ada rasa sakit, dengan tidak menggunakan akan alat, dengan tidak menggunakan akan sesuatu yang baru, tetapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan akan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disucikan akan hati baginda yang sudah tersedia suci, dibersihkan akan hati baginda yang sudah tersedia bersih, dimasukkan berbagai-bagai asrar, dimasukkan berbagai-bagai ma'arif, ditambahkan lagi keimanan, ditambahkan lagi ma'rifat, ditambahkan lagi keyakinan, sehinggalah baginda berada di dalam cahaya, gemilang di dalam gemilang, supaya baginda dapat mengambil istifadah daripada peristiwa Isra yang Mi'raj yang begitu agung tadi. Untuk persiapan baginda melihat berbagai-bagai gambaran yang besar yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibawa Buraq, lalu diperjalankan baginda Rasul. Maka subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya. Maka lafaz abdihi ini telah diambil faham daripada ulama-ulama mufassir, maksud berjalan zahir dan batin, dengan jasad dan dengan roh. Kerana tak dipanggilkan akan hamba, malaikat seseorang yang bersifat dengan roh, seseorang yang hidup dengan roh, maka dikata bi'abdihi. Jika peristiwa itu berlaku dengan roh Rasulullah, mungkin ayat Quran itu akan berkata subhanallazi asra biruhihi. Tetapi tak begitu. Quran datang subhanallazi asra bi'abdihi. Maksudnya peristiwa itu berlaku dalam keadaan Nabi sedar, dengan jasad Rasulullah, dengan roh Nabi, dengan keadaan hidup beginilah, keadaan jaga gini, bukan melalui mimpi. Kalau melalui mimpi, mungkin bukan suatu benda yang luar biasa, bukan suatu benda yang takjub, bukan suatu benda yang pelik. Bahkan kita pun boleh berlaku. Kita tidur, terkadang kita berjalan,
Sapa ke mana-mana. Kita terkejut, kita beritahu kepada kawan kita, aku semalam pergi ke Mekah. Tawaf Baitillah 7 kali. Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah mana? Allah sedap semua kucuk Hajarul Aswad. 7-8 kali kucuk. Tak ada apa-apa. Dah mugi apa? Pagi ni mari sini ni, mugi mana? Aku mepi. Mepi. Kalau mepi pelik apa? Jadi dia tidak akan diengkar. Kalau mepi tak pelik, mung mepi apa bendanya pergi Mekah. Aku minggu lepas naik atas aras. Mepi naik atas aras. Dia memang di belawang. Dah biarlah. Mepi. Maka mimpi bukan suatu benda yang ajaib. Walaupun mimpi itu satu bagai daripada tanda-tanda nubuah. Tetapi bukan suatu benda yang mahiran. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dengan jasad dan sekali dengan roh, kerana itulah apa yang dinyatakan oleh baginda Rasul diengkar oleh umat dia, yakni oleh musuh dia. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah aku beri lihat kepada engkau wahai Muhammad segala penglihatan-penglihatan yang engkau lihat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu illa fitnatan linnas, mereka menjadi fitnah bagi sebahagian manusia. Ada mereka yang ingkar, mereka yang murtad, yang tolak mentah-mentah, dan ada di antara mereka yang terima bulat-bulat. Seumpama Sayyidina Abu Bakar ketika diberitahu kepada beliau menyatakan dengan sadaqta, betul Nabi Muhammad, benar Nabi Muhammad. Jikalau Muhammad memberitahu peristiwa yang lebih luar biasa daripada Isra dan Mi'raj, aku tetap percaya. Kerana Nabi Muhammad itu asdaqul qailin, sebenar-benar daripada orang yang benar, sebenar-benar daripada segala orang yang bercakap. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi yang tidak pernah berkata daripada hawa nafsunya, malaikat wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya lailan, pada sebahagian daripada malam. Didatangkan akan kalimah lailan dengan nakirah, dengan makna litaklil, dengan makna sedikit daripada waktu malam. Jika peristiwa itu berlaku satu malam yang penuh, nescaya datang dengan kalimah ma'rifah. Subhanallazi asra bi 'abdihi al-laila. Dengan kalimah isim ma'rifah, mana kullu lailah, tiap-tiap malam. Malam itu ambil daripada min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, mulai daripada tenggelam matahari sehinggalah keluarnya fajar sadiq. Itu dia panggil lailan, satu malam. Tetapi Allah Ta'ala mendatangkan dengan kalimah lailan dengan nakirah, nuktahnya isyarat kepada satu juzuk daripada malam. Kerana peristiwa itu berlaku kemudian sedikit daripada isyak, dan kembali Rasulullah sebelum sedikit daripada waktu subuh. Kalau kita ambil jam, antara pukul 9 hingga pukul 5 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya kita kata lebih kurang lah, lebih kurang. Kita pakai congok jam sekitar lebih kurang 8 jam. Maka 8 jam tu panggil satu juzuk daripada malam. 8 jam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah perjalanan ardiyah, perjalanan di atas bumi, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Yang kedua, perjalanan as-samaiyah, perjalanan di atas langit, daripada Masjidil Aqsa naik sampai kepada atas daripada langit yang ketujuh, sampai kepada kursi, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawan, dan sampai kepada Hadrat Kursiyah. La ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahui akan dia malaikat Allah. Maka pandangan yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pandangan yang berlaku di atas bumi,
pandangan yang berlaku di langit dan pandangan yang berlaku di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dinamakan peristiwa itu peristiwa yang amat besar, yang begitu maha agung. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram, yang daripada Baitillah, Ka'batillah. Maksud Masjidil Haram itu daripada Ka'batillah. Itulah kiblat kita sebagai orang yang beriman. Kemudian ila Masjidil Aqsa, kepada masjid yang paling jauh. Aqsa itu dengan maknanya ab'ad, yang paling jauh. Masjid yang ada pada ketika itu dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ka'batillah dan Masjidil Aqsa. Awal-awal binaan yang dibinakan di atas muka bumi ini, iaitulah binaan Ka'batillah, Ka'bah. Ada setengah ulama kata malaikat yang buat. Ada setengah ulama kata Nabi Adam yang bina. Ada setengah ulama kata bahawasanya bina Ka'bah itulah Nabi Allah Ibrahim. Maka berbagai-bagai riwayat. Kemudian daripada binaan Ka'bah lebih kurang 40 tahun, maka dibinakan Masjidul Aqsa. Di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tambah akan kenderaan kamu, amalkan kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjid aku ini, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestin. 3 masjid yang merupakan masjid yang paling mulia di sisi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masjidil Aqsa itu juga menjadi rebutan dengan golongan-golongan ahli kitab daripada kalangan Yahudi. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, bagaimana Masjidil Aqsa yang berada di Palestin yang cuba dirampas oleh golongan-golongan Zionis Israel, sehinggalah kerajaan Palestin itu ditawan sebahagian besar daripada negara Palestin. Sedangkan orang Yahudi ini pada asalnya mereka tidak mempunyai negara. Mereka tidak mempunyai tanah. Mereka tidak mempunyai tempat kediaman. Tetapi oleh kerana kelicikan mereka, dan memang golongan Israel daripada Yahudi ini daripada zaman berzaman lagi dah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, sehinggalah sampai kepada hari kiamat mereka sentiasa melakukan kerosakan. Mereka melakukan berbagai-bagai penipuan, berbagai-bagai konspirasi, sehingga dunia itu betul-betul berada di bawah cengkaman kekuasaan mereka. Dan musuh utama orang Yahudi iaitulah daripada kalangan umat baginda Rasul, daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang pada ketika itu kalau kita nak pakai jarak perjalanan, itulah sebulan pergi dan sebulan balik. Sebulan pergi dan sebulan balik. Orang Arab jahiliyah, walaupun mereka ni orang yang menyembah selain daripada Allah, iaitu berhala, tetapi mereka juga dikenali sebagai pedagang-pedagang. Orang yang mahir berniaga. Pedagang-pedagang yang mana mereka berdagang daripada negeri Arab kepada Syam. Daripada negeri Arab, daripada Mekah kepada Yaman. Dulu dia panggil dengan Syam. Termasuk Palestin, termasuknya Jordan, termasuknya Syria, di dalam negara Syam. Sekarang dipecah-pecah dah. Kemudian mereka tahu perjalanan jarak tu. Perginya sebulan, baliknya sebulan. Jadi 2 bulan perjalanan. Kemudian apakah peristiwa yang berlaku yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa? Sebab Allah Taala berfirman, linuriyahu min ayatina, supaya kami nak tunjukkan kepadanya, kepada hamba ni, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, yakni setengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Yakni Allah Subhanahu wa taala nak hiburkan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu
kata setengah daripada ulama, kesimpulan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, pengajarannya kita boleh kumpulkan dalam 3 pengajaran. Pengajaran yang pertama, itulah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam peristiwa itu menunjukkan tentang kesempurnaan, tentang kehebatan, tentang kemuliaan, tentang kecanggihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjangkau dengan akal fikiran kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tak mustahil di atas Allah taala mengadakan sesuatu daripada kejadian. Allah taala mampu menciptakan akan makhluk daripada tak ada beri jadi ada. Maka apa benda sangatnya mengadakan peristiwa Isra' Mi'raj daripada pihak bawah menuju kepada pihak atas dengan tidak perlu kepada waktu yang panjang. Tak berlaku satu peristiwa yang pelik, tak pelik. Maka itu di atas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan langit tanpa tiang. Setengah daripada tanda kekuasaan Allah, Allah memasukkan akan bumi, mengampunkan bumi yang tak pernah tenggelam ataupun tak pernah jatuh. Cuba kita tengok langit, mana ada tiang? Kalau ada tiang, boleh tengoklah kapal terbang hari-hari, maknanya utuh daripada langit itu. Sebab apa? Sebab terlanggar tiang. Begitu juga matahari, ia besarnya lebih daripada bumi yang sentiasa taat kepada Allah. Pagi keluar daripada waktu di sebelah masyrik, yakni di sebelah barat, kemudiannya petang tenggelam di sebelah maghrib, di sebelah timur, dan malam pun begitu juga. Dihiasi dengan bulan yang sentiasa taat kepada Allah, tak pernah ponteng. Bulan tak pernah ponteng terbit di waktu malam, sebagaimana matahari tak pernah ponteng terbit di waktu siang. Dan dihiasi dengan bintang-bintangnya, ribuan bintang yang tak pernah runtuh di atas bumi ini. Walaupun bintang itu berpuluh-puluh, beratus-ratus kali ganda besar daripada bumi. Maka siapakah yang menggantung? Cuba kita bayangkan, kipas-kipas kita ni, kita jangan pakai tali ataupun jangan pakai wayar. Lock di atas udara gitu. Lekat ke tak? Tak lekat. Tak lekat. Terpaksa kena buat batang dia, terpaksa kena sakuk di atas, supaya terpaksa lekat di dinding, kena konkrit, kena dray dan sebagainya. Kita tak mampu untuk nak gantungkan akan kipas ni dengan tak bertali. Sebagaimana Allah Ta'ala gantungkan matahari, Allah Ta'ala gantungkan bulan dengan keadaan tidak mempunyai tali. Itu setengah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada kekuasaan Allah, Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Setengah daripada kekuasaan Allah, Allah menciptakan jin daripada api. Dan setengah daripada kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia daripada tanah. Dan setengah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan binatang tidak mempunyai akal tetapi mempunyai kekuatan. Dan Allah menciptakan akan manusia mempunyai akal walaupun mereka mempunyai kelemahan. Dengan akal mereka yang sempurna itu, mereka dapat menguasai binatang yang mempunyai kekuatan walaupun mereka mempunyai kelemahan. Ini setengah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada kekuasaan Allah, Allah menciptakan alam arwah, Allah menciptakan alam rahim, Allah menciptakan alam ajsam, Allah menciptakan alam barzakh, Allah menciptakan alam mahsyar, Allah menciptakan akan sirat, Allah menciptakan akan mizan, Allah menciptakan akan hisab, Allah menciptakan akan jannah surga, Allah menciptakan akan neraka, dan Allah Ta'ala menciptakan berbagai-bagai nikmat yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'alal bashar amla khatara 'ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata kepala, barang yang tak pernah didengar oleh telinga, dan barang yang tak pernah terlintas oleh akal fikiran daripada bagai-bagai nikmat yang begitu agung yang Allah Ta'ala sediakan kepada segala hamba-hambanya yang beriman, yang beramal mereka itu dengan amal-amal yang soleh di dalam surga nanti. Begitu juga daripada berbagai-bagai azab, sesaan yang begitu maha dahsyat yang Allah Ta'ala sediakan kepada segala hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah daripada kalangan orang-orang kafir dan mereka-mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina,
supaya kami nak tunjukkan kepadanya akan setengah daripada ayat-ayat kami. Maka setelah baginda dibelah dada, bersiaplah, lalu dibawakan akan seekor burak yang datang daripada surga. Burak yang dibawa khusus daripada surga. Jadi ini isyarat kemuliaan Rasulullah. Tadi yang pertama saya beritahu peristiwa Isra menunjukkan di atas kekuasaan kudrat Allah yang maha hebat. Yang kedua, kesimpulan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj nak menunjukkan tentang martabat kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi, begitu agung, begitu istimewa, begitu terunggur, begitu maha hebat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya diberikan akan Rasulullah maqam al-mahmud, maqam kepujian yang tidak diberikan kepada yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetamu yang paling istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan akan engkau wahai Muhammad Rasulullah malaikat menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmat kasih sayang yang Allah Taala kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala mereka yang beriman dengan Rasulullah, segala mereka yang mengikut Rasulullah, segala mereka yang percaya kepada Rasulullah, segala mereka yang cinta dan kasih kepada Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat keredaan daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah, mendapat kasih sayang daripada Allah, mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala mereka yang kufur dengan Rasulullah, segala mereka yang menentang Rasulullah, segala mereka yang benci kepada Rasulullah, segala mereka yang menyalahi sunnah Rasulullah, segala mereka yang tak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak akan mendapat rahmat daripada Allah, mereka tidak akan mendapat keredaan daripada Allah, bahkan mereka akan mendapat kemurkaan daripada Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihumbang ke dalam neraka, diazab seazab-azabnya. Ini adalah keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah nak hiburkan akan Rasulullah. Allah Taala tak nak Nabi berduka cita yang berpanjangan. Allah tak nak Rasulullah dalam keadaan kecewa yang berterusan. Allah ingin hiburkan, serenakkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dibawa kepada Rasulullah gambaran-gambaran kehebatan, kudrat dan iradat kerajaan mamlakah Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Linuriyahu min ayatina, supaya kami nak beritahu kepada, nak menunjukkan kepadanya akan setengah daripada tanda-tanda kemuliaan, kebesaran kami. Maka hikmah yang ketiga daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, di samping kekuasaan Allah, kemuliaan Rasulullah, pengajaran yang kita boleh ambil untuk dijadikan pengiktibaran kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa itu berlaku ke atas Rasulullah, tetapi kita sebagai umat dapat juga ambil pengajaran, dapat juga ambil apa dia panggil, ambil mauizah, ambil peringatan daripada apa yang berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara, kita ambil 2-3 je, di antara peristiwa yang telah ditunjukkan oleh Allah Taala daripada gambaran tentang dua keadaan. Keadaan yang pertama, itulah gambaran orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala daripada kalangan orang yang beriman dan yang taat kepada Allah, sama ada daripada umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat yang terdahulu. Gambaran yang kedua, itulah gambaran azab, gambaran kemurkaan, iaitu gambaran orang-orang yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerana dosa yang telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara gambaran nikmat yang ditunjukkan ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah dalam perjalanan tu daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, maka tiba-tiba Nabi telah berbau satu bauan yang begitu harum. Satu bauan yang begitu harum yang Nabi tak pernah bau bauan tu. Harum sungguh.
Sehingga berhenti Nabi. Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril, apa benda ni? Bau yang harum sangat ni, yang aku tak pernah bau-bauan yang begitu harum gini." Maka kata Jibril, "Wahai Muhammad, kalau mu nak tahu, itu adalah bauan," ke nak azan ke warna keterus ni? Terus ya? Itu adalah bauan, yakni kubur. Masyitah. Masyitah ni, itu seorang perempuan daripada daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Tukang sisir rambut anak Firaun, Masyitah. Maka dia beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga akhirnya dia telah mendapat ujian daripada Allah, sehingga keimanan dia ke Nabi Allah Musa itu diketahui oleh Firaun. Yang mana Firaun, sebagaimana yang kita sedia maklum, seorang raja yang hidup ratusan tahun, yang memerintah negeri Mesir. Bukan dia sebagai pemerintah saja, bahkan dia mengaku dia sebagai Tuhan. Yang mana dia memaksa kepada rakyat jelata untuk sujud dan menyembah dia sebagai Tuhan. Apabila dia mengetahui Masyitah ini beriman kepada Nabi Allah Musa, lalu dia panggil Masyitah. Dia tanya kepada Masyitah, "Betul ke kamu beriman dengan Musa? Beriman dengan Tuhan Musa?" "Betul. Aku beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan aku dan Tuhan kamu dan Tuhan kepada sekalian alam." Maka kata Firaun, "Kalau aku suruh berbalik semula kepada agama menyembah aku, mu nak ikut ke tidak?" "Tak ikut dah." "Dan mu sanggup berhadapan dengan seksa?" "Tak ada apa. Aku tetap di atas apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Aku tetap beriman." Lalu dibawa keluarga Masyitah. Dia mempunyai seorang suami dan dia mempunyai dua orang anak. Suatu anak yang besar dan suatu anak yang kecil yang masih lagi menyusu. Maka diperintahkan supaya dididihkan akan air suatu kuali besar. Lalu dimasukkan air satu kuali besar sehinggalah air itu menggelegok kepanasan. Maka Firaun beri tawaran terakhir kepada Masyitah, "Sebelum aku lantarmu dan keluargamu, lakimu dan anak-anakmu ke dalam kawah api yang mendidih ini, maka hendaklah kau kembali beriman, amananya menyembah aku." Masyitah kata tidak. Maka lalu dilontar akan suami dia pertama. Dilontarkan suami itu. Ya, lempar. Itu ujian yang terpaksa dihadapi oleh umat yang dahulu. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, apabila kita nak berjalan di atas ajaran Islam ni, memang kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi satu adat yang Allah Ta'ala telah aturkan bagi kekasih-kekasih dia untuk nak mengangkat darajat mereka di sisi Allah. Terjun suami itu dalam kawah air yang mendidih dengan tak berasa takut pun kepada Firaun dan kematian. Mati. Anak yang sulung pula, ada mana? Nak balik semula? Tak. Tetap di atas agama yang dibawa oleh Nabi Musa. "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Musa." Lalu dilontarkan anaknya yang sulung, mati. Kemudian lalu dirampas anaknya daripada tangan Masyitah yang kecil yang masih lagi menyusu. Maka ugut, mana? Mu nak balik ke tak kepada agama menyembah kepada aku? Maka pada ketika itu Masyitah mai rasa taraduk, tengok anak kecil lagi, dah sampai hati nak main lepo dalam air. Kita lepo anak kita tak kata pun dak buat dak akan nak tu dah. Ni lepo dalam air yang mendidih, menggelegok. Maka akhirnya tiba-tiba Allah Taala beri kekuasaan, tunjuk kekuasaan dia. Tiba-tiba anak tu bercakap, "Wahai ibu, tetap di atas agama kamu. Kamu berada di atas jalan yang betul. Biarkan aku rela dicampurkan ke dalam kawah." Lalu Masyitah pun benarkan anak dicampur dalam kawah. Campur dalam kawah, bergelegok tu mati. Dan akhirnya Masyitah sendiri pun dilemparkan ke dalam kawah api. Ini pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang perempuan. Maka perempuan ini sifat dia lemah. Seorang perempuan ini bukan mempunyai kekuatan seumpama kita laki-laki ni, yang ditugaskan di atas kepala bau kita akan tanggungjawab membawa agama, menjaga agama, menyebar agama, mempertahankan akan agama. Itu tugas laki-laki.
Tetapi kekentalan dalam peristiwa Isra itu ditunjukkan daripada peristiwa Masyitah, seorang perempuan yang sanggup mengorbankan akan diri dia dan keluarga dia demi kerana mempertahankan akan iman dan agama Nabi Allah Musa alaihi salam. Sehinggalah Allah Ta'ala muliakan akan Masyitah dalam peristiwa Isra, ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya, wahai Muhammad, memberitahu kepada umat-umat kamu, begitulah gambaran orang yang sanggup berkorban demi kerana Allah, mempertahankan agama dia, mempertahankan akan iman dia, mempertahankan akan akidah dia, daripada diruntuhkan oleh musuh-musuh sehingga dia terpaksa mengorbankan harta benda dia. Dia terpaksa mengorbankan akan kedudukan dia. Dan sehingga sampai satu peringkat dia terpaksa mengorbankan akan nyawa dia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan akan Masyitah dengan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masyitah. Dan kerana itu dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim. Janganlah kamu sangka mereka-mereka yang terkorban pada jalan Allah, berjuang untuk meninggikan akan kalimah Allah, lalu mereka dibunuhkan, kerana mempertahankan akan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu sangka mereka itu mati sebagaimana matinya orang-orang yang lain yang mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi rezeki dan mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka daripada bagai-bagai nikmat. Dan di antara gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas baginda Rasul, ketika Rasulullah melihat satu kumpulan daripada manusia yang memecahkan akan kepala-kepala mereka itu dengan batu-batu. Mereka menghantuk kepala mereka itu di batu, lalu pecah kepala itu, keluarnya otak, keluarnya darah, dalam keadaan bertempik, dalam keadaan berjerit, dalam keadaan kesakitan. Kemudiannya kembali balik, lalu hantuk balik, pecah balik kepala, berjerit, bertepik, melolok, kemudian kembali balik. Begitulah berterusan sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah gambaran ini? Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini adalah gambaran azab yang akan diberikan kepada umat kamu daripada kalangan mereka-mereka yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah di dalam melaksanakan akan ibadat sembahyang. Orang yang malas sembahyang, orang yang tak nak sembahyang, orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, orang yang buat lebih kurang dengan sembahyang, maka di antara apa yang Rasulullah lihat, dia akan hatuk kepala dia sendiri di batu-batu sampai pecah kepala, berdarah, berkubar, keluar otak, dalam keadaan bertepik, melolong kesakitan, kembali balik, hatuk balik. Kalau kita teratuk kepala pun akan nak sakit dah. Apa tak lagi sengaja pergi hatuk. Kalau memang slow tak apa, cuba buat kuat sekali. 180 km sejam gitu. Nak tengok lagu mana berkembur ke otak tu. Tu malah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran di akhirat mungkin lebih lagi azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu merupakan tiang bagi agama. Sebagaimana tiang-tiang masjid ini, tiang tu dia memegang masjid itu. Kalau tak ada tiang ni tak boleh kita nak sakut dinding, tak boleh kita nak buat atap, tak boleh, sebab tidak ada tempat untuk nak pegang binaan tu. Maka as-salatu imaduddin, pemegang bagi agama, tiang bagi agama itu as-salat, sembahyang. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang betul-betul mendirikan akan sembahyang, sesungguhnya dia telah membina akan binaan agama itu dengan binaan yang betul, tiang yang betul. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan akan sembahyang. Maksud meninggalkan sembahyang tak sembahyang langsung ataupun sembahyang celah-celuk.
Faham? Semayang 4 waktu je. Sewaktu tak semayang, subuh tak semayang, semayang lain semayang. Ataupun semayang 2 waktu, 3 waktu tak semayang. Ataupun semayang lah kadang tak belajar, tak mengaji. Pakai ikut-ikut orang begitu. Tak tahu rukun, tak tahu syarat, tak tahu sah batal, tak betul bacaan, tak betul rokok, tak betul sujud. Tak tahu cara nak mengambil wudud. Dipanggil semayang dengan semayang tak mengaji. Maka orang ni dipanggil orang yang meninggalkan akal semayang. Maka barang siapa yang meninggalkan akal semayang, faqad hadamaddin, maka dia pada hakikatnya telah meruntuhkan akan agama. Agama yang telah dibina oleh Rasulullah. Agama yang telah dibina dan dikembangkan oleh para sahabat. Sehingga ribuan daripada sahabat mati syahid. Semata-mata untuk nak menyebarkan akan Islam kepada seluruh dunia. Tiba-tiba kita pakat perutuh pula Islam. Orang nak pakat nak bina, pakat nak bangun, pakat nak periduk, pakat nak kukuh Islam. Mu pakat perutuh, pakat rombok. Faham? Bagaimana kita tengok orang bila orang nak rombok masjid, kita marah kan? Kita buat demo, kita buat tunjuk perasaan, kita buat bantahan, kita buat kawalan dan sebagainya. Tak nak dan tak setuju dan kita marah. Orang meruntuhkan akan masjid, tempat mengingatkan akan Allah. Maka orang yang tak semayang tu, dia bukan setakat mengutuhkan masjid, dia mengutuhkan Islam tu sendiri. Dia mengutuhkan agama tu sendiri. Kerana tu di akhir zaman ni berbagai-bagai musibah datang, berbagai-bagai wabak, berbagai-bagai bala, berbagai-bagai fitnah yang datang. Di antaranya kerana sebahagian besar daripada umat Nabi Muhammad tak semayang. Sebahagian besar daripada umat Islam merengah-rengahkan semayang, meremeh-remehkan semayang, wak tak peduli dengan semayang. Maka lalu Allah Ta'ala hantarkan akan ujian-ujian yang akhirnya menyebabkan mereka itu terkepit, mereka itu dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan kesusahan. Sebagaimana kita tengok sekarang ni berlakunya wabak virus corona, seluruh dunia seolah-olahnya berkabung dalam keadaan ketakutan. Dan WHO mengisytiharkan bahawa sini dunia dalam keadaan terancam sekarang. Dunia dalam keadaan terancam. Jadi penyakit virus ni ataupun wabak ni bukan hanya berlaku dalam negara tertentu je. Bukan hanya berlaku dalam negeri tertentu je. Bukan berlaku dalam benua tertentu je. Bahkan ke seluruh dunia. Datang daripada siapa tu? Daripada Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan. Maka setengah daripada kerosakan itu, iaitulah merebaknya penyakit-penyakit ataupun wabak-wabak yang boleh mengorbankan akan nyawa. Dengan sebab tangan-tangan manusia yang durjana. Dengan sebab derhaka mereka kepada Allah. Dosa-dosa yang mereka buat. Maksiat-maksiat yang mereka tundukkan kepada Allah. Yang mereka tak rasa takut, tak rasa malu, tak rasa bimbang. Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka. Bahkan setengah daripada mereka yang menghina Allah, yang mencabar Allah, yang memaki Allah, yang memsenda-sendakan kitabullah, yang memsendakan akan Rasulullah, yang mempermainkan akan Islam. Ini di antara punca-punca yang menyebabkan dunia semakin panas. Dunia semakin berlaku berbagai-bagai fitnah. Kerana itu di antara jalan perubatan kembali kepada Allah dan Rasul. Bertaubat daripada dosa, bertaubat daripada maksiat, banyakkan istighfar kepada Allah, buat kunut nazilah, minta ampun kepada Allah, berdoa dan adakan sembahyang hajat dan sembahyang minta Allah Ta'ala jauhkan daripada musibah dan bala. Itu di antara apa yang diajar oleh ulama-ulama kita. Di samping kita berobat secara zahir, kita juga kena perbaiki rohani kita. Ia kita kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, duduk dalam keadaan normal balik. Jangan duduk luar daripada tabi'i. Jangan duduk luar daripada kemanusiaan yang sebenar. Jangan seumpama binatang yang tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu sah, tak tahu batal, tak tahu benda yang Allah Ta'ala suruh dan tak tahu benda yang Allah Ta'ala larang. Maka benda tu boleh mengundang berbagai-bagai musibah. Bala, bila dia turun, maka terkadang dia merangkumi seluruh makhluk. Bila dia turun, bukan hanya kena kepada orang deraka je. Bahkan termasuk juga mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu setengah Nabi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah balak ni, jikalau tidak kerana adanya orang-orang tua yang bongkok yang masih lagi sujud di tengah-tengah malam melakukan tahajud kepada Allah, jikalau tidak ada
anak-anak kecil yang masih lagi menyusu di pangkuan ibu-ibu. Dan jikalau tidak ada binatang-binatang yang meragut di padang-padang ragut, nescaya Allah Ta'ala menurunkan akan hujan yang berapi dari kerana derhaka manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia banyak sangat derhaka kepada Allah. Kalau pesta-pesta hiburan, pesta-pesta maksiat di luar dalam negara, kita boleh tengok dalam media massa yang mereka tak rasa takut, tak rasa malu, bahkan mereka menayangkan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka tanpa rasa bimbang. Mungkin akan turun berbagai-bagai seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita yakin segala apa yang berlaku ini ada sabab musabab dia, dan kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jikalah berlaku kepada kamu satu-satu musibah, satu-satu masalah, maka balik kepada Allah, balik kepada Rasul, cari perubatan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala menyelamatkan penyakit jahiliyah di zaman jahiliyah, Allah Taala utuskan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penyakit yang berlaku di akhir zaman, penyakit sosial, penyakit akidah, penyakit ilmu, penyakit kemasyarakatan, penyakit ekonomi, penyakit akidah yang berluar-luasa di akhir zaman ini, tidak ada obat melainkan kita kena kembalikan kepada memperkenalkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kita kena mengadakan majlis-majlis cinta Rasulullah, majlis-majlis mahabbah, supaya umat kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maka kalaulah kita pakai ikut Nabi, maka insya-Allah alam dalam keadaan rahmat. Tapi kalau kita pakai lari daripada Rasulullah, mukhalafah, lawan Rasulullah, maka tak mustahil alam ini dalam keadaan tidak mendapat rahmat daripada Allah. Bila tak dapat rahmat, maknanya dalam keadaan azab. Kerana itulah turun berbagai-bagai azab yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pada hari ini. Itu belum lagi azab di hari akhirat. Dan di antara apa yang dilihat oleh baginda Nabi dalam peristiwa Isra', itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditayangkan, ditonjolkan kepada satu kumpulan manusia yang di hadapan dia tu ada makanan yang dimasak, yang enak, dan satu lagi daging yang mentah, yang busuk, yang berulat. Dua kelompok ni tiba-tiba duk berebut nak makan daging yang berulat yang tak dimasak. Sedangkan daging yang dimasak yang enak tu ditinggal. Maka Nabi pun keheranan, macam mana ni makan daging bulak busuk gini, sedangkan makanan hak molek, daging hak cantik, hak molek tu ada depan mata, tinggal hak comel, tinggal hak molek, ambil hak buruk, hak busuk. Maka Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, ni gambaran apa pula? Maka jawab Jibril, ya Muhammad, ini adalah gambaran daripada setengah daripada umat kamu. Laki-laki yang mempunyai isteri yang sah, lalu dia tinggal isteri dia yang sah, lalu dia cari perempuan-perempuan pelacur, lalu dia melakukan akad derhaka kepada Allah dengan perempuan-perempuan yang pelacur tadi. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang mempunyai suami yang sah, dia tinggal suami dia, lalu cari laki-laki pelacur, lalu dia bersama dengan laki-laki itu. Yakni daripada gambaran mereka daripada umat Nabi yang melakukan zina. Mereka melakukan zina. Maka zina inilah sekeji-keji perbuatan. Zina adalah sebesar-besar dosa yang kemudian daripada mensyirikkan akan Allah dan meninggalkan akan sembahyang 5 waktu. Jadi di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala tunjukkan kepada Rasulullah keadaan orang yang berzina ni, dia akan dipaksa di hari akhirat kelak makan makanan daging yang busuk, yang mentah, yang berulat. Dia tak mampu nak makan makanan yang baik dan makanan yang dimasukkan. Atas dunia, cuba kita bayangkan. Hak makan daging buruk, hak makan daging busuk, itu adalah binatang-binatang anjing. Faham? Binatang-binatang yang kotor, binatang-binatang yang buas. Kita manusia ni, kita tak makan daging mentah gitu. Malaikat kita masuk, kita buat makanan yang sedap. Maka bagaimana keadaan orang yang terpaksa makan benda yang busuk tadi? Maka dia tak akan makan. Tetapi apabila dah menjadi azab bagi dia,
dia terpaksa makan. Dan di antara gambaran yang Rasulullah tengok banyak. Ulama bilang kalau tak silap, benda gambaran hak Nabi tengok daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada peristiwa Isra' saja, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kalau tak silap 15 peristiwa hak Nabi ditayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diberi lihat kepada Rasulullah seorang perempuan yang begitu tua dah. Seorang perempuan yang begitu tua, yang bongkok 7, tapi dipenuhi di tubuh badan dia tu dengan dengan alat-alat perkakah ni, dengan alat-alat kecantikan, alat-alat perhiasan, dengan rantainya, dengan gelamnya, dengan cicinya, dengan gicunya, dengan soleknya, dengan pakaian-pakaian yang indahnya, dalam keadaan dia tu tua dah. Lalu dia panggil, Muhammad, mari sini, tunggu sekejap. Aku nak bercakap dengan wahai Muhammad. Tapi tak dilayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak peduli. Kata Jibril, jalan ya Muhammad. Jangan layang dia. Jangan hirau dia. Maka Nabi tanya, ya Jibril, siapakah perempuan tua tadi? Maka jawabnya Jibril, itulah gambaran dunia. Dunia yang digilai oleh sebahagian daripada umatmu wahai Muhammad. Jadi dalam peristiwa itu dilihatkan kepada Rasulullah tentang rupa dunia ini seumpama seorang perempuan yang begitu tua, huduh sangat dah, yang bokok 7, yang hampir dah nak bertemu muka tu dengan tanah, rapat sangat dah bokok tu. Tapi Masya Allah, pakaian dia orang panggil ta'alluq dengan perhiasan-perhiasan yang begitu menggiurkan, dengan gelang, dengan ranting, dengan soban, dengan gitu dan sebagainya. Maka kata Jibril, ya Muhammad, kalau mu berhenti, kalau mu bercakap dengan perempuan tadi, nescaya umat kamu akan dibalakan dengan gila kepada dunia. Maknanya umat Nabi akan dibalakan dengan umat yang gila kepada dunia. Kerana itu dunia ini pada hakikatnya suatu benda yang hina, yang tak boleh sangat kita gila ke dunia sampai kita lupa kepada akhirat. Sebab kita dilahirkan di atas dunia ni bukan tujuan untuk dunia, tetapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala atas dunia ni untuk memakmurkan dunia, untuk menuju kepada akhirat. Dunia bukan matlamat kita, dunia bukan kampung kita, dunia hanya tempat laluan kita, tempat persinggahan sementara kita menuju kepada alam yang kekal abadi. Itulah negeri akhirat. Nabi bersabda, ad-dunya darul liman la daralah. Dunia itu kampung bagi mereka yang tidak mempunyai kampung. Ada pun orang yang beriman kepada Allah, ada kampung yang kekal abadi di akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hendak adalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang ataupun engkau orang yang musafir jalan. Maksudnya tak mengambil peduli sangat dengan dunia. Kerana itu kita tengok bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan bersifat dengan zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kala makan, ada kala lapar. Nabi sehari kenyang, sehari lapar. Dari riwayatkan Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut semenjak daripada Nabi dilantik menjadi Rasul sampailah Nabi wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lapar, tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi akan sentiasa kenyang lapar, kenyang lapar, kenyang lapar. Dan Rasulullah pernah ditawarkan daripada pihak Allah sama ada menjadi Nabi serta raja ataupun Nabi tapi hamba. Lalu diisyaratkan oleh Jibril kepada Rasulullah dengan sifat tawaduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Nabi serta hamba. Itu isyarat kepada kita bahawasanya hamba yang beribadat kepada Allah, bersifat dengan zuhud, tidak tertipu dengan dunia, itulah sebenar-benar hamba yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semulia-mulia makhluk ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat, semulia-mulia kehidupan adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup seumpama orang yang dagang. Hidup seumpama orang yang lalu di tepi jalan menuju kepada tempat yang kesudahan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sedang berbaring, tiba-tiba masuk Sayyidina Umar ke dalam rumah Rasulullah,
maka dia tengok Rasulullah tengah tidur, tiba-tiba ketika Nabi berbaling dan Nabi mengubahkan akan belakang, maka dia lihat akan bekas di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesan daripada kasarnya tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membawa kepada Sayyidina Umar itu menangis kerana tak tahan melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi terkejut. Bila Sayyidina Umar itu menangis, menyebabkan Rasulullah terkejut. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Maka jawab Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ketika aku melihat Tuhan sedang tidur dan ketika Tuhan mengalihkan akan belakang Tuhan dan aku lihat bekas-bekas kasar daripada ranting-ranting kayu yang dijadikan sebagai tilam tempat hamparan Tuhan, maka aku teringat dengan musuh-musuh Allah daripada kalangan mereka yang kufur, yang menentang Allah, daripada orang-orang kafir, sedangkan mereka itu musuh Allah, tetapi mereka hidup dalam keadaan bernikmat-nikmat, mereka hidup dalam keadaan berlazat-lazat, mereka hidup dalam keadaan bermewah-mewah, tidur di atas tilam-tilam yang empuk, sedangkan mereka musuh Allah. Di hari akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan Tuhan adalah kekasih Allah, semulia-mulia makhluk, rahmatan lil alamin, penghulu bagi sekalian makhluk, penghulu bagi nabi-nabi dan rasul. Tapi gini je keadaan tidurnya, maka tu yang menyebabkan hati aku ni jadi tak tahan melihat keadaan Tuhan. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memujuk Sayyidina Umar, "Wahai Umar, janganlah bimbang, janganlah merasa gusar. Sesungguhnya kita sabar sedikit di atas dunia yang fana ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang berkekalan di hari akhirat kelak. Biarkan orang kafir dengan dunia mereka. Sesungguhnya di hari akhirat kelak mereka sudah tidak ada mempunyai kampung. Mereka tidak mempunyai negeri. Negeri mereka adalah negeri yang sementara ni. Maka mereka gunalah negeri ini untuk memuja hawa nafsu mereka. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita mempunyai kampung halaman yang kekal abadi. Iaitulah di hari akhirat kelak, dengan Jannatul Firdaus, dengan surga Firdaus yang di dalamnya itu berbagai-bagai kemurnian, kemuliaan, kasih sayang, kehormatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah hiduplah keadaan sederhana, Nabi hiduplah keadaan taklah berapa senang, dalam keadaan dia panggil apa? Berpada-pada dengan apa yang ada, maka segala kesusahan yang datang kepada kita, segala kepicikan yang Allah Taala takdirkan kepada kita, kita kena ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kekasih Allah duduklah keadaan begitu, apa sangatnya kita ni hamba Allah Ta'ala yang belum tentu lagi sama ada baik ataupun buruk. Allah Ta'ala beri setara ni, kita masih lagi mengeluh, masih lagi bersungut, masih lagi rasa tak puas hati, masih lagi kata miskin, masih lagi kata fakir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikatkan perut dia dengan batu kerana menahan daripada kesakitan lapar. Tidak ada makanan untuk dimakan. Pernah ketika Rasulullah di pulau oleh golongan-golongan musyrikin, Nabi memakan sebiji kurma yang terpaksa dibelah tiga. Sebutir kurma yang dibelah tiga. Bayangkan. Kita bukan sebutir, kita sekotak kurma seorang. Nabi sebutir kurma belah tiga. Minum air mineral, air begitu tak ada nak masuk. Tidak ada kayu, tidak ada api untuk nak memasak. Makanan tidak ada, terpaksa dicatukan makanan. Kerana apa? Di pulau disekat oleh musuh-musuh. Para sahabat terpaksa makan rupuk sebagaimana kambing-kambing yang makan. Kerana apa? Tidak ada makanan untuk mereka. Tetapi mereka tahan ujian. Mereka tetap tabah. Mereka tetap sabar. Hati mereka seumpama gunung. Hati mereka seumpama batu yang pejal. Mereka tak pernah bersungut dengan ujian Allah. Bahkan ujian itu semakin mendekatkan mereka kepada Allah dan semakin membuat mereka kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan Rasulullah, Nabi diberikan 3 pilihan untuk minum. Ketika Nabi sampai kepada Masjidil Aqsa, maka Nabi diberi 3 air. Yang pertama air madu, yang kedua air tawar, yang ketiga air susu. Lalu Rasulullah
memilih air susu, maka dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Maka bila lah sapa di dalam Masjid Al-Aqsa, maka Nabi tengok ramai roh-roh daripada seluruh manusia berada menunggu siapakah yang akan dilantik untuk menjadi imam sembahyang. Lalu malaikat Jibril mengalungkan akan azan, dan apabila selesai masing-masing sembahyang solat, lalu Jibril menarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengisyaratkan Nabi menjadi imam. Maka setelah selesai sembahyang, Nabi tanya kepada Jibril, siapakah mereka yang ramai-ramai itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, itu daripada kalangan para malaikat dan daripada kalangan segala arwah-arwah, daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu. Maka sesungguhnya ini adalah maqam kamu, ini adalah kemuliaan kamu. Kamu adalah penghulu bagi segala nabi dan penghulu bagi segala rasul alaihimussalatu wassalam. Maka daripada Masjid Aqsa itulah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Taala ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya menerima kefarduan sembahyang fardu yang asalnya 50 waktu sehari semalam, tetapi akhirnya direngan hinggalah menjadi 5 waktu sehari semalam sebagaimana yang kita sembahyang pada hari ini. Maka itu sebahagian besar ya, daripada apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Kalau kita nak mahalusi panjang lagi, kita perlukan pada waktu yang agak panjang. Ni pun dah nak panjang tu. Tak tahu nak tengok dah budak-budak tu keadaan tu. Faham? Kejap bangun, kejap duduk, kejap tunduk, kejap pejang, kejap celek. Dah boleh nak tu dah. Insya-Allah tengok jam bila lagi nak berhenti. Ni nak berhenti dah ni. Nak berhenti dah. Kita pun letih dah ni. Jadi sebelum berhenti, walaupun berhenti ngejuk lah. Sekadar ni lah yang mampu untuk diucapkan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada pihak pengurusan, kepada Ustaz Zul sudi jemput saya untuk berkongsi kuliah pada malam ini, walaupun serba cacat, serba kurang, tapi inilah yang mampu untuk diucapkan pada malam ini. Dan terima kasih banyak-banyak beri peluang kepada saya untuk berbicara pada malam ini tentang kisah sedikit daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Bukan kata sempurna, sedikit je. Kalau nak kesempurnaan tu boleh panggil orang lain lagi untuk nak tambah. Maknanya kalau mai ke dia tu kabah Isra' cakap dah Mi'raj belum lagi. Nabi tahu gitu. Baru ni ustaz baru ni cakap tentang Isra' je, Mi'raj belum lagi. Jadi boleh lagi kita nak jemput orang lain untuk cakap bab Mi'raj. Jadi mudah-mudahan daripada peristiwa yang kita kongsi pada malam ini, daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, memberi suatu kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah di atas agama yang penuh dengan kemuliaan ini, Islam, dan mengikut. Jangan kita sallallahu alaihi wasallam jadikan Nabi sebagai panutan kita, idola kita, idaman kita, ikutan kita, murabbi kita, mursyid kita, syekh kita. Insya-Allah apabila kita sentiasa memandang Rasulullah dengan kesempurnaan kasih sayang, kita akan sentiasa berasa Nabi sentiasa bersama kita. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang ia kasih. Jadi yaumul qiyamah, di hari akhirat kelak. Maka ada di antara umat Rasulullah, walaupun mereka mempunyai amal yang sedikit, mereka bukan daripada kalangan orang yang mempunyai ilmu yang banyak, tetapi cinta dan kasih mereka yang begitu tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat kelak mereka akan diberi keizinan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihidupkan di atas rasa cinta kepada Rasulullah, dan kita dimatikan di atas rasa cinta kepada Rasulullah, dan kita di hari akhirat kelak dibangkit daripada kubur di atas rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau demikianlah apa yang Allah Taala hidayahkan kepada kita dengan demikian itu, cinta tadi, insya-Allah kita akan mendapat kemuliaan di dunia, kemuliaan di alam barzah, dan kemuliaan di alam akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang betul-betul taat dan kasih kepada Allah dan Rasul, nescaya mereka di hari akhirat kelak akan dibangkitkan bersama dengan segala mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
daripada kalangan rasul-rasul dan nabi-nabi dan orang-orang yang salihin dan para syuhada, dan mereka lah sebaik-baik taulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menakhirkan akan kehidupan kita daripada dunia fana ini dengan kalimah yang begitu indah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati di atas iman, mati di atas Islam, mati di atas ma'rifat, mati di atas taat, mati di atas mahabbah, mati di atas cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyinna bi zinati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akrimna bi karamati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarifna bi syarafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa albisna bi khil'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأدخلنا الجنة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بسيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، بآخر كلامنا عند انتقاء آجالنا عن الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا.